Kelebihan Ramadan bersama dengan Ustaz Don Daniel. Okey. Kita tunggu Ustaz Don masuk. Okey, ini masalahnya. Sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak boleh. Ya. Okey. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Sekejap. Okey, kita tunggu Ustaz Don datang. Sementara itu, jangan ke mana-mana. Kalau korang ada soalan tentang Ramadan, korang boleh tanya. Sekejap lagi kita akan ada Q&A lah dengan Ustaz Don, insya-Allah. Okay. Ustaz Don standby. Di manakah Ustaz Don? Okey, Allahu Akbar, terkejut tiba-tiba Ustaz muncul. Tak sempat ready. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Semua baru nak adjust. Sihat Ustaz Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Baru lepas makan ke? Ya. Alhamdulillah. Nampak agak mulut baru lepas makan. Tak, kita dapat rasa kekenyangan wajah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak. Waktu di 10 Syakban tu Ustaz buat Yasin. Kita orang mula-mula tak tahu nak pergi mana. Tengok Ustaz Don buat. Lepas tu baca pula Alhamdulillah. Tu yang duk follow tu yang termasuk dalam Instagram Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okay, so malam ni insyaAllah kita akan share tentang kelebihan Ramadan. Ramadan pun tak lama lagi insyaAllah. Kalau ingat dulu-dulu kan Ustaz kan, waktu kita orang satu family duduk dekat Tower Sabah, Ustaz baru masuk TV Al-Hijrah kot. Apa rancangan bulan Ramadan tu Ustaz petang-petang tu? Ihya Ramadan. Yes, daripada situlah kita orang kenal dengan Ustaz Don. Waktu tu kami tak ada siapa-siapa lah. Tapi rezeki Allah pertemukan. So malam ini sahabat-sahabat rakan hati saya pun dia kata, oh baru tahu Ustaz Don punya Instagram. Ustaz Don memang baru saja buat Instagram kan? Baru kan? Baru. Tapi untung orang macam saya boleh buat throwback banyak. Sebab saya tak pernah buat gambar-gambar apa pun. Jadi saya punya throwback senang lah. Saya boleh buat banyak gambar saya nak buat. Tapi nantilah. Untung kat situ lah. Tapi rugi banyak agak lah. Nak tekan tadi nak panggil orang pun tak reti. Nak tutup komen pun tak reti. Nak macam-macam tak reti. Tak apa Ustaz, saya pun baru belajar juga. So waktu PKP kita akan explore. Orang 1.9 juta tu saduk baru nak belajar. Astagfirullah. Follower tu tak tahulah original ke spicy, tak tahulah Ustaz. Oi. Aduh. Tak apa, kita sama-sama belajar lah. Okey Ustaz, so Ustaz bolehlah start nak cerita apa-apa sebab kita 1 jam dia akan berhenti. Okey. Stop kan? Okey, silalah Ustaz. Saya ikut tuan pengurusi majlis. Saya tak menumpang. Saya menumpang pergi seorang. Tak usah lagu tu lah Ustaz. Ustaz boleh cerita apa saja tentang Ramadan? Dan okay, sebelum tu Ustaz. sebab memandangkan Hadiza selalu bersama dengan live bersama dengan Ustaz Syed. Selalu kalau mula Ustaz Syed akan buat lagu mana? Ustaz Syed macam baca Fatihah lupa ke dulu semua siap-siap dulu lah. Kau terus sembang kau macam mana?
Starting, Ustaz kita orang akan baca ratib, bukan kita orang lah, Ustaz saya akan baca ratib Al-Hadad. Saya akan tunjuk cara bacaan dia lah. Saya tak baca, bukan saya yang kutuai lah, Ustaz Syed. Dalam 20 minit, ratib Al-Hadad. Ratib Imam Al-Hadad bagus. Dalam ratib tu ada yang Ya alima sirri minna la tahtika sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna. Itu bagus bacaan tu. Tapi Ustaz bolehlah terangkan, kita orang baca dalam 20 minit tapi satu persatu tak go through lagi. So kalau Ustaz nak share tentang ayat tadi pun boleh juga. Saya bukan yang layak. Ya Allah, tawaduknya lah ya Allah. Ustaz say apa tu semua keturunan Habib. Depa layak lah sebab tu. Janganlah tu keturunan. Ultimate boleh. Contoh Tok Wan dia Sheril Haddad. Tok Wan dia depa layak kita. Tak mau. Ya Allah. Okey Ustaz, kalau begitu Ustaz. Kita mula macam biasalah, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dahulu daripada kita ataupun yang masih hidup. Hadiahkan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada semua mangsa-mangsa COVID-19 yang dah dahulu daripada kita, dan semoga Allah tempatkan mereka bersama dengan orang yang soleh. Dan juga kita tambah sikit supaya Allah Ta'ala berikan juga kepada keluarga mereka berkat surah Fatihah ini kesabaran, ketabahan. Allah bagi jiwa mereka jadi besar supaya mereka semua tahu bahawa ke depan ni hidup lagi teruk. Sekurang-kurang keluarga yang mana yang pergi dahulu daripada kita, mereka duduk di sisi Allah itu lebih baik daripada duduk dengan kita, sebab kita pun tak tahu kita boleh jaga mereka ke tak. Masya Allah. Kemudian dengan berkat surah Fatihah ini juga, kerana surah Al-Fatihah ini adalah harta karun arash min kanzil arash, kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita semua daripada terjebak dengan perkara ni kan, sebab PKP diteruskan lanjutkan dan jabatan-jabatan yang dibenarkan untuk bertugas kan. Jadi kita takut juga kalau berlaku spreading ke macam mana kan. Jadi kita minta lah Allah Ta'ala pelihara semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alright. Amin. 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 Terima Alhamdulillah. kasih Liza. Pertama sekali saya setiap kali jumpa Liza saya akan cakap kata ni lah tahniah Liza berani pergi Palestin, Gaza semua lebih berani daripada saya. Saya tak pernah jejak kaki langsung. Takut. Saya tak berani lah saya cakap kan. Jadi hebat lah maksudnya. Teruskan. Masya Allah. Semoga ada keberkatan dalam kehidupan. Amin. Dan terima kasih kepada mak bapak yang membenarkan anak dara mereka kan. Senang kan. Tapi itu belum tentu balik kan. Betul. Hebat lah bagus. Besar Ramadan di sana, Eliza? Ramadan tak pernah lagi, perancangan ada. Adalah perancangan tapi belum lagi berkesempatan. Sama ada kat Syria ataupun Gaza. Kalau macam pergi sana, macam tengok mereka puasa ke, mereka buka puasa, sempat? Macam bukan bulan Ramadan lah. Pernah waktu tu kita ada dekat Syria and then kita orang bawa ambulans ambil orang yang pernah kena serangan 5 tahun lalu, so dia lumpuh, orang lelaki lah umur 21 tahun, so dia kena tembak kat bahagian belakang dia menyebabkan dia tak boleh bergerak bersama dengan ibu dia, so 2 orang. So waktu tu Ustaz, bila di dalam ambulans, saya ni tak tahu bahasa Arab, so kena jaga diorang duduk dalam ambulans sebelum nak sampai hospital. So kata macam mana nak borak dengan diorang ni. Betul saya cakap lah, antum tu saya ingat restoran Mata'am dia faham kok makan. Antum Mata'am. Lepas tu dia pun gelak lah, dia cakap
Ana Soim. So kata Ana Soim puasa kot. So huru-hara sekali lah kami berborak Ustaz. Anak puasa kata Masya Allah. Mak dia puasa, anak dia yang lumpuh yang memang tak boleh bangun langsung tu pun puasa juga. Hari Isnin waktu tu. Cakap Masya Allah. Lepas tu cakap doa makbul. Saya cakap doa makbul, doa dia betul. InsyaAllah. Lepas dia doa semua. Lepas tu saya nak cakap, orang sakit ni kan doa makbul kan? Sakit dalam bahasa Syria ni macam mana sakit? Tu saya cakap, anta makbul. Lepas tu, dia orang duduk dalam tu, dan dalam keadaan sakit, dia orang tergolek, tak tergolek lah, dah memang dah baring lah kan. Dia cakap, insyaAllah, punyalah susah gaya bahasa dia, tetapi apa yang saya boleh dapat daripada situ Ustaz, Masya Allah, dah lah tak sihat, dah lah kena hantar ke hospital, tapi boleh puasa lagi. Dan dia orang cakap hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami. Memang power Ustaz, Masya Allah. Dahsyat. Power. Benda-benda tu power saya. Masya Allah. Hei, comel dia punya hidup dia power lah. Syok. Satu lagi kau Ustaz kan, bila kita kena PKP macam ni kan, dia terus automatik, saya pula bercakap, patutnya Ustaz nak cerita Ramadan ni. Tak apa, cerita dulu ni page sampah kami menumpang. Astagfirullah. Orang tua ajak, kata main tempat orang jangan duk tunjuk belagak, duk tepi-tepi je. Kami duk pun kat tepi page ni. Kalau tak muka kena dengan komen kan. Allah. Ini makam tinggi sungguh lah. Ya Allah. Ustaz, ada orang cakap suara Ustaz tak dengar lah. Ustaz ada earphone ke? Earphone ada? Tak dengar. Tak ada? Tak berapa dengar. Saya tak kuat lagi. Tu Eliza duk sembang dengan saya macam dengar tak tahu mereka cakap. Terus tukar. Saya pun tahu sekali. Terus malam ni. Tak apa. Kuat sikit. Kuat sikit. Gear tak masuk lagi. Umur kan. Umur lah. Kita berpada-pada. Masya Allah. Saya sambung cerita sikit lah Ustaz. Sambung. Okay. Lepas tu bila kita terkurung, kuarantin, tak boleh keluar, kan kita pun rasa macam rasa nak keluar, kita rasa macam terbatas, kita rasa macam apa yang kita nak buat selama ni susah, ada yang tak cukup makan dan sebagainya. Itu betul lah, ramai yang hilang pekerjaan, ada yang tak boleh makan dan sebagainya. Tapi apa yang buat saya terdetik Ustaz, waktu tahun baru, tahun lepas bulan 12, tahun baru saya dekat Syria. Sambut birthday bulan 2 pun dekat Syria. Patutnya bulan 3, maknanya tiap-tiap bulan nak kena pergi Syria. Tapi bila PKP ni tak dapat pergi. So apa yang saya terfikir waktu tu, waktu bulan 1, berlaku serangan dekat Idlib menyebabkan beratus ribu pelarian tanpa rela. Daripada diorang ni ada rumah besar, ada banglo besar, ada kilang sendiri, Masya Allah. Ada di kalangan mereka ni memang berkerjaya. Dalam sekelip mata, Allah ambil nikmat itu dan menyebabkan mereka ni tidak ada apa-apa. Dan satu hari tu kami pergi ke satu kawasan tempat ini dan mereka adalah pelarian yang baru. Waktu tu kami bagi bantuan dan kami nak bagi kepada nenek ni dan nenek kata tak apa letak kat sini, jangan masuk dalam kemah. Kami kata tak apa, berat ni, makanan-makanan ni berat ni. Dia kata tak apa. Kami pun masuk jugalah. So bila kami masuk, benda pertama minta maaf dengan izin benda pertama, bila masuk tu Ustaz, Masya Allah, bau tai kambing, bau tai lembu, lepas tu bau macam ada juga tai anjing juga. Bila kami buka kemah, rupanya tempat pelari... boleh membezakan bau tai itu, hebat betul. Sebab, ini makom dia lain betul. Ini makom dia, tahap lain ni. Kami bau sama semua. Macam nampak Allah buka hijab hidung tu, dia boleh menilai tu. Bukan. Kenapa kami tahu? Kami buka kemah, tengok di kawasan kemah tu ada anjing, ada lembu, ada kambing. Jadi that's why kami tahu. Okay. Kami boleh dapat detect. Beza. Okay, terus. Masya Allah. Lepas tu, bayangkan Ustaz nenek yang mungkin umur dia 70 tahun, 80 tahun, kemah dia punya lantai dia tu adalah tanah yang keluar ulat. Dengan lembab dan keluar ulat-ulat. Dengan tidak ada apa-apa. Yang ada adalah tai lembu, tai kambing lebih kurang macam tu. Dan waktu tu kami fikir macam mana orang yang macam kita ni, yang ada rumah, ada keluarga, dalam sekelip mata, Allah tarik nikmat, mereka terpaksa duduk dalam kemah. Sebelum diorang dapat kemah tu, berhari-hari diorang tidur di atas jalan raya sebab tak ada lagi bantuan waktu tu. Dan waktu tu negatif. Suhu dia negatif, saya pakai 5 lapis.
Malam tidur ada heater tapi saya tak mampu tidur sebab dia punya sejuk sampai mencengkam dekat tulang hitam. Lebih kurang macam tu. Punya sejuk. Tapi diorang ni dia cakap macam ni. Nenek tu saya tak faham tapi dia cakap bom. So tempat dia kena bom dan mengakibatkan diorang keluar. Tapi sama juga saya dapat daripada diorang. Dia kata cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. So daripada situ mungkin kita boleh ambil iktibar untuk kita ni yang tiba-tiba rasa macam ya Allah terkepung terkurung. Alhamdulillah kita masih ada makan. Kita masih ada tempat tinggal. Kita ada media sosial boleh tengok live setiap hari. Kita Alhamdulillah still okay. Tetapi diorang itu yang tahap pada tahun 2015 mereka terpaksa makan anjing, makan kucing, makan kotak. Waktu tu saya bagi kotak, dia cakap nak kotak ni pun kami tak akan buang. Sebab kami akan koyak kotak ni kepada cebisan kecil. Kami akan rebus kotak ini, gunakan air hujan dan kami akan suap anak-anak minum sup kotak. So tahap seperti itu, pelarian tanpa rela ni. So di situ saya rasa macam Allah bagi kita ni dah masih Masya Allah lagi. Syukur sangat-sangat dah. So ada sebab dan hikmah lah kenapa Allah letakkan kita dalam rumah. Banyak perkara yang kita boleh pelajari lah insyaAllah. Antaranya adalah kelebihan Ramadan bersama dengan Ustaz Don malam ni. Baru masuk tajuk kan? Baru masuk tajuk. Tapi bukanlah segan juga sebenarnya. Bukan apa. Sebab bila kita sembang kan, kadang-kadang saya risau ke apa. Kita sembang macam, kita nak mulakan Ramadan. Yeah, kita semua sonok. Tapi bila kita dengar cerita orang Palestin apa semua, mereka punya hidup tu lagi syok lah, lagi best lah. Lagi live dia punya ni kan. Jadi macam kita nak sembang apa, hang balik hang kena sungguh-sungguh lah nak buat apa lagi kan. Tapi ala kulli hal kita ambil manfaat pada malam ni insya-Allah. Salah satu cara menghidupkan malam ialah dengan ilmu. Lagi 14 hari ke 13 hari lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan satu bulan yang mulia. Bulan ini bulan yang special lah. Mai Ramadan ni kira sebab tu ada orang buat lawak lah. Orang kata apa? Hampa semua di kuarantin kan. Kita di kuarantin 2 bulan kan. Dulu tu kan. Lebih kurang kan. Dia nak masuk sebulan kan. Dia nak jadi 2 bulan lah kan. Nak kuarantin kita kan. Orang buat lawak apa dia? Setan kena gari. Setan tengok kita. Pertama kali kan kena kuarantin. Aku tiap-tiap tahun kena kuarantin. Sebulan dia kena kuarantin setan. Dia tengok kita, dia kata hampa bawa first time. Dia kata hampa relax. Setan dia sebulan dia kena kuarantin. Jadi memang peluang untuk kita pulun pahala lah sebenarnya kan. Sebab tu saya punya hashtag PKP. Pulun kumpul pahala. Masya Allah. Wow, simple. So inilah peluang kita PKP. Pulun kumpul pahala kan. Peluang lah, bukan hebat pun. Tapi nak peluang lah untuk kita. Ya, betul. Jadi lah. dalam bulan Ramadan memang satu waktu yang sangat istimewa. Kalau kita ikutkan kita sepatutnya kena baca doa jugalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana Ramadan. Ni dia duk kata suara saya tak jelas. Memanglah saya cakap slow ni. Saya tak cakap darah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan temukan kami dengan bulan Ramadan. Dalam satu lagi riwayat sahih juga, wa barik lana Ramadan, dan berkatkan kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay. Jadi bila kita sebut Ramadan ni, kehadiran bulan Ramadan adalah bulan yang panas. Bulan yang Ramad, panas. Sebab tu kalau kita tengok waktu kita puasa selalunya badan kita panas, cuaca kadang-kadang panas. Hari tu last 2 years ke last 3 years ke last year ke yang sebulan Ramadan tu ada turun hujan. So dia lain sikit lah. Kalau tidak sebelum ni bulan Ramadan dia panas lah. Dia ni negara Arab confirm panas. Memang Ustaz cakap panas. pasal panas kan Ustaz, saya teringat waktu tu saya dekat Mekah. Mama demam. Bawa pergi mama ke farmasi. Macam mana nak cakap mama demam dalam bahasa Arab? Ya Allah tak tahunya. Jumpa doktor tu cakap, Mama Ramadan. Oh Masya Allah, terus faham demam. Sebab panas. So berjaya Mama Ramadan. Ramadan panas je. Cik baik lah dia tak bagi kurma. Kalau dia bagi kurma,
Masya Allah, tabarakallah. Dia kata, ini orang Ramadan lah. Ini iman tinggi. Orang Ramadan tunjuk kat perut. Ini Ramadan tunjuk kepala. Dia bagi kurma. Allah. Kan, jadi apa, Ramadan ni panas betul lah. Tapi konsep tu betul lah. Jadi bila kata Ramadan panas, salah satunya Ramak ni maksudnya panas membakar. Maksudnya ialah membakar segala dosa. Membakar segala dosa. Bulan Ramadan memang Allah bagi, kalau kita letakkan, kan kalau kita ambil kertas, macam contohlah minta maaf saya ambil ni buku Brunei bawa keluar buku sampel buku Brunei bawa keluar, cuba tengok tajuk dia apa. Tajuk dia persiapan menjelang Ramadan. Bukan dia Ramadan. Dia menjelang persiapan. Macam sekarang lah. Ni kitab ni dia baca sekarang. Masya Allah. Mesti bawa keluar. So sekarang ni nak buat apa? Jadi dia ceritalah kena banyak zikir, kena baca ni, kena banyak baca ni. Kena banyak ada ni amalan-amalan ni. Ada bagi tahu apa ni Brunei. Tapi katalah saya nak cerita kata apa? Cuba kalau kita ambil satu kertas, kita senaraikan kelebihan Ramadan kan. Macam malam ni kita nak bincang kan. Kalau kita senaraikan satu persatu kelebihan bulan Ramadan, memang kita akan nampak semua kelebihan itu hujungnya adalah untuk dosa. Hapuskan dosa. Tambah pahala, hapus dosa. Tambah pahala, hapus dosa. Tambah pahala, hapus dosa. Tambah pahala, hapus dosa. Kebanyakannya memang itu. Dia tak ada lain. Sebab itu kata guru kami, kata guru kami, Al-Alim, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Masya-Allah. Syekh Nuruddin di Masjid Negeri Shah Alam. Saya kira Syekh Nuruddin berdiri. Ini Syekh Nuruddin berdiri depan ni. Saya duduk sebetul depan Syekh Nuruddin. Maknanya kalau Syekh Nuruddin kali tengok tu, saya lah duduk depan tu. Saya tulis. Saya hafal. Yang ni Syekh Habak saya hafal. Sebab saya rasa benda ni important sangat untuk ibadah. Walaupun Syekh Nuruddin sebut untuk Ramadan, tetapi saya gunakan dalam semua aspek ibadah dengan benda ni. Apa dia kata Syekh? Syekh kata dengan kedatangan Ramadan, kalau dalam aspek lain kita kata dengan ibadah ataupun bulan tertentu, ada 3 jenis orang. Jadi kalau kita sebut kata kehadiran Ramadan ini akan membentuk 3 jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang tak pernah beribadah. Masuk Ramadan, inilah peluang dia nak beribadah. Macam PKP inilah. Sebelum ni kita semua sibuk dengan kerja. Dengan adanya PKP, alhamdulillah kita boleh baca kitab, kita boleh baca wirid, kita boleh baca hizib, kita boleh tengok anak kita boleh meneliti dan menelaah kepribadian anak kita. Kita boleh tengok, oh anak aku ni suka macam ni, jom try macam ni, buat macam ni, jadi tak macam ni. Sebab kita akan fikir macam saya, anak saya yang sulung dah umur 5 tahun, dah masuk 6 tahun, nak masuk ke 7 tahun. Jadi saya dah boleh fikir 5 tahun daripada sekarang, at least umur dia 11 tahun. 11 tahun, dia mesti akan ada tabiat dia mesti akan ada perangai. Macam kita lah, macam kita. Saya kan okey, saya antara orang yang saya minat masa saya kecil. Ada postcard tu masih ada yang dihantar oleh sepupu saya yang tua. Kan kita kan ada mak ayah, belah mak kita ada sepupu, belah ayah pun kita ada sepupu. Belah mak saya punya sepupu yang paling tua sekali. Dia jarak umur dengan saya rasa dalam 20 tahun, 20 ke 25 tahun, lebih kurang lah itulah. Jauh lah. Jadi masa umur saya katalah 6 tahun, mungkin umur dia 30 tahun. Lebih kurang lebih kurang. Jadi dia ada kirimkan postcard tu sampai sekarang masih simpan. Masya Allah. Dia pergi luar negara. Cousin saya tu pergi luar negara, dia hantar postcard tu balik kat mak dengan ayah saya. Dekat situ dia tulis apa? Daniel masih suka lagi kah Wan Zaleha? Wan Zaleha, pembaca pengacara berita. Masya Allah. Yang tu saya punya first crush saya. Saya
tengok. Kakak Linkin Park. Ui, masa tu umur berapa tahun baru? Tahun 1992, 93. Wan Saleha masa tu tengah up. Saya kira hak tu saya punya, saya siapa tak boleh tukar channel televisyen masa dia baca berita. Walaupun saya tak faham haram satu berita tu pun, saya tak tahu. Saya pelah, saya tak ingat lah berita tu. Tapi Ustaz. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Tapi susah ni saya nak beritahu lah. Jadi habit kita ada habit kita. Saya punya habit, saya kira apa, televisyen ni satu benda yang kalau saya tengok sampai ke belakang-belakang skrin semua saya tengok. Macam contohnya kalau kita tengok filem. Kita tengok kan, contoh kan, filem, ingat tak cerita The Rock berlakon dengan Kanye West? Bukan Jumanji. Cerita Central Intelligence Central Intelligence, ada lebih kurang lagu tu lah nama. Dia punya poster dia warna kuning, The Rock dia di belakang, depan Kanye West. Ada satu scene tu, saya beritahu kat isteri saya kata tengok scene ni antara scene yang mahal juga. Sebab apa? Ada satu scene The Rock tidur kat rumah Kanye West ni. Bila The Rock tidur kat rumah dia, so kamera tu bawa Kanye West tu patah mai kat belakang, bukan Kanye West tu. Apa nama dia tu? Tolong komen. Kanye West husband ni Kardashian. Silap. Kardashian? Kim Kardashian ke? Bukan. Apa nama lelaki tu? Mana saya nak tahu. Silap. Saya tak tengok, Ustaz. Ustaz. Lelaki tu? Saya tengok ni apa? Kevin Hart. Jadi cameraman fokus kat Kevin Hart. Dia patah balik masa Kevin Hart keluar tu. Dia zoom dekat The Rock tengah tidur. Dia keluar balik. Dia pergi balik dekat Kevin Hart. Kevin Hart pergi dekat pintu sebab polis tekan loceng. Kevin Hart buka pintu. Kevin Hart kata The Rock tengah tidur. Cameraman patah balik belakang. Tempat The Rock tidur tadi telah dikemas bersih. Kamera tak cut pun. Maknanya dia macam cerita ombak tau. Dia satu scene lawan tu dia tak cut langsung. Ini memang power gila. Apa tajuk cerita dia? Ada tak dekat YouTube ke apa ni nak tengok ni? Central Intelligence ke apa? Tak tahu lah. Ke power lah. Bagi saya tengok macam, puish, macam mana? Maksudnya Ustaz, cerita tu memang dia tak potong ke? Dia tak potong. Scene tu dia tak potong. Daripada kawan tu keluar, tengok The Rock tengah tidur, patah balik, pergi balik, dia tak scene tu dia tak cut. Sama ada dia green screen. Apa saya tak tahu. Tapi pada saya kalau dia tak cut camera scene tu, dia buat ni memang power. Macam kalau cerita ombak yang dia naik tangga. Cerita ombak yang first tu dia naik tangga. Dia pukul orang. Ombak mana pula? Cameraman tak cut. Dia tak cut scene tu. Memang, macam mana hang boleh berlakon tumbuk orang hang berlakon benda ni, tapi hang tak cut benda. Saya sampai dalam tu. Tengok sampai sekarang bila kita besar, Allah bagi kita duduk dalam dunia televisyen, dalam benda sebab apa? Kita suka. Kita suka benda tu. Jadi bila saya tengok anak saya ada peluang bila duduk di rumah ni untuk kita macam, ini macam ni anak aku ya. Jadi Allah bagi peluang pada kita. So sama juga bila mai bulan Ramadan, berapa ramai orang yang tak berluang langsung untuk ibadah. Ramadan mai, semua nak beribadah. Semua orang nak ibadah. Tanyalah siapa pun. Tanyalah. Maaf kalau saya cakap ni, maaf. Orang yang tak pakai tudung pun nak pakai tudung. Ibadah untuk dia. Dia tak pernah ibadah nak pakai tudung. Tahu-tahu dia pakai tudung dia. Asyik. Asyik Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, Ramadan mai kata Syekh Nuruddin, ialah orang yang selalu ibadah. Tapi bila masuk Ramadan, dia jadi berlipat ganda ibadah dia. Saya rasa Eliza tak payahlah duk pening kepala pasal cerita-cerita tadi. Tahu Eliza tak tengok cerita-cerita tu, tak payahlah. Cuma saya nak abang lah fakta maklumat tu. Jadi saya nak cari. Menarik. KKP ada masa. Bila kita tengok benda tu, kita jadi macam kagum. Yang kedua, orang yang selama ni ibadah. Macam mak kita, ayah kita, tok wan kita, orang masjid, Pak Long yang mana yang dah terror lah. Mereka hari-hari ibadah. Hari-hari baca Quran. Tapi bila masuk Ramadan, yang hari-hari tu dia jadi ekstra 3 kali ganda.
Selama ni dia baca 2 muka Quran ya. Mai Ramadan dia baca 6 muka Quran sehari. 10 muka Quran sehari. Dia jadi over daripada apa yang dia buat. Ni ya kehadiran Ramadan. Jangan serta kelebihan. Serta habit manusia pun akan berubah dengan disebabkan mainnya Ramadan. Power. Macam kita lah, kita duduk sembang sekarang ni. Takkan Hamzah tak pernah ibadah. Takkan saya tak pernah ibadah. Kita orang yang beribadah. Kita buat ibadah. Tapi bila main Ramadan, aku nak khatam Quran. Selama ni tak pernah khatam kan? Dah. Duk baca Quran? Baca. Tapi tak pernah azam nak khatam. Ramadan main, khatam dia. Power. Itu power lah. Ramadan, selama ni kita sembahyang sunat, rawatib. Mai Ramadan, kita nak buat 20 rakaat tarawih. Jadi power. Tiba-tiba terutamanya minggu pertama lah. Jangan cakap ayat tu. Cakap ayat tu. Sampai habis insya-Allah. Sampai habis kita semua dalam ni. Insya-Allah. Insya-Allah akan habis semangat kita. Right? Amin. Alright, tengok. Yang ketiga, ni paling tinggi lah. Hak ni orang ni paling out meta, paling apa istilah kita kata A1 lah, A++ lah. Apa dia? Ramadan Mai, dia sebelum ni orang biasa. Ramadan Mai, Allah angkat makom dia jadi orang yang tinggi makom dia. Macam kalau kita baca kitab Imam Al-Ghazali, kita baca kitab-kitab tentang ni lah, tasawuf dan sebagainya, manusia ni ada 3 makom. Khawas, khawasul khawas, dengan orang yang awam, khawas, khawasul khawas. Orang awam macam kita, orang yang khawas ni memang power lah. Khawasul khawas ni peringkat Ibrahim Adham, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah, siapa tu lagi, Hasan Al-Basri, Rabi'atul Adawiyah. Tu khawasul khawas lah tu. Hak tu kira memang terror lah. Kita kali ni kalau dapat naik khawas pun jadilah dengan sebab datangnya Ramadan. Tapi Ustaz boleh explain khawas tu apa? Kita pun nak tahu juga khawas. Dia adalah orang kata macam ni lah. Kalau Syekh Nurdin nak kata macam ni. Kita bawa ayat suruh Tok Guru, kita bawa ayat suruh Ustaz Jampi. Ada Ustaz yang dia pegang ayat tu, dia doa, pui dia, kawan tu minum, tak ada apa pun. Dia duduk batuk, dia demam habis. Ada setengah Ustaz, tapi kita bagi dia. Dia baca pendek lah. Pui, macam ada arwah Datuk Arudin. Baca, pui, dia ludah duluan. Tu, dia buat dulu. Lepas tu dia bagi kita minum. Esok sembuh. Tu beza makom. Masya Allah. Tu beza makom. Tu beza makom. Macam masa Syekh Nuruddin cerita, Syekh Nuruddin kata anak Syekh, saya ingat contoh Syekh ni saya hafal. Syekh kata, orang semua tanya lah perbezaan makom ni macam mana. Syekh pun cerita lah. Syekh kata macam ni, anak Syekh sakit mata, anak Syekh sakit mata dia jadi merah-merah, macam ada darah sikit tu, merah-merah sakit lah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh jampi kat dia, Syekh jampi embuih kat mata anak Syekh. Ni Syekh Nuruddin ni bukan calon-calon orang ni. Al-Azharus Tsani, Al-Azhar yang kedua diberi gelaran oleh ulama Al-Azhar kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin pegang anaknya sendiri, embuih. Dia kata mata dia tak boleh. Dia pergi kat pakcik dia. Pakcik dia kata, mai ni nak embuih. Baca-baca pendek lah. Baik. Masya Allah. Kita tak tahu yang mana satu orang yang Masya Allah. Akbar. Yang kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perbezaan makom tadi tu. Jadi boleh jadi dengan sebab mainnya Ramadan. Pasal tu kita bagi tahu kat kawan-kawan semua yang dengar ni, sebab kita tak tahu. Yang tengok ni kita tak tahu. Boleh jadi depa ni ada yang naik makom khawasul khawas. Sebab kita cerita ni, depa naik makom, depa doa lah kita. Ya Allah, tolonglah beri kepada orang yang mengajak. Dapatlah kat kita. Kita ni doa awam ni, nanti naiklah khawas sikit. Boleh lah. Masya Allah. Itu hebat. Sebab tu beza kan ulama-ulama yang doa mereka macam makbul. Doa mereka yang makbul. Maksudnya Ustaz, orang-orang yang pendosa pun dia berpeluang juga untuk jadi naik kepada khawas. Of course. Bulan Ramadan, sebab itu agak dia ada golongan ni. Tapi kita tak mau masuk golongan ni. Tapi nak abang kata agak mustahil golongan ni ada.
ketika mana datang Ramadan. Sebab apa? Sebab Nabi kata, celakalah satu orang, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah. Celakalah satu orang masuk bulan Ramadan satu hari bulan 24 ni nanti kan, 24 ni nanti masuk Ramadan, habis Ramadan 24 akan datang Mei, dia tak dapat pengampunan daripada Allah. Bila kata-kata lagu tu, maknanya macam, celaka sungguh manusia ni. Masuk Ramadan, hang tak dapat ampun ke Allah. Hang buat apa? Pada hemat kita, orang keliling kita, tak ada orang macam ni. Tapi orang ni ada sebab Nabi sebut dalam hadis. Tapi nak habaq kata punya mustahil sangat. Bukan mustahil. Maksudnya macam, tak banyaklah orang macam ni ada. Bila masuk Ramadan, Allah tak ampun dosa. Maknanya bila Eja tanya, pendosa pun akan ni kan? InsyaAllah bulan Ramadan, Allah memang tak mau ada pendosa. Kalau bolehlah saya sebut, maaf kalau saya bukan saya nak orang kata apa, awak ustaz duk kata lagu tu nak bagi semua orang syok sangat ke ni. Tak, saya cuma nak bagi tahu kata ada satu hadis Nabi au kama qala hadis ayuh. Cuk, sebelum tu nak off comment ke macam mana? Tak retilah off comment macam mana Dekat tempat komen tu ada titik 3. Sebelah komen tu ada titik 3. Tekan dekat titik 3 tu, dia keluar off komen. Okay. Tada, yes. Saya mengajak Haliza yang ada 1.9 million pengikut. Dah cakap dah. Saya tahu malam, mereka ajak. Ni geng-geng ni, you ajak. Kawan-kawan kita, you ajak. Mereka lagi pandai daripada kita. Dia orang yang suruh off comment. So kita pun okey lah raikan. Pasal apa off comment? Pergi lah. Tak tahu nak off ke nak on ni. Tak tahu. Mungkin dia nak tengok muka ustaz kot. Oh, saya boleh duduk tengah boleh lah. Tapi main rumah orang kena duduk tepi. Dia tak boleh duduk tengah. Allah. Kalau saya, biar je komen tu okey je. Kalau macam ni. Kan? Sebab ni boleh baca kan? Okay. Relax tu. Kita dah off, mana kita dah buat keputusan. Jangan menyesal. Kalau kita buat keputusan dan kita menyesal, kita tak ikhlas buat keputusan tadi. Sekali lagi kita buka balik. Itu bukan tak bisa kita buka balik lepas tu. Saya nak sebut satu hadis Nabi. Saya cari balik hadis tu. Hadis ni bila saya baca, saya jadi macam wow. Ini patut saya cerita kat semua orang hadis ni. Saya terus berazam macam tu lah saya nak cerita. Betul tak? Betul. InsyaAllah. Ayuh. Jumpa. Alhamdulillah. Depan saya ni ada 4 kitab Ramadan. Belakang tu ada lagi lah banyak kan. Saya nak beritahu kata kan. Ada satu hadis Nabi Ada satu ni sebab Eliza tanya pasal pendosa. Betul tak? Betul. Kan? Eliza saya lah pendosa. Pun ada peluang. Jangan. Kita semua yakin betul pendosa. Jangan yakin sangat macam tu. Banyak dosa Ustaz. Kita yakin lah Allah ampun dosa kita. Amin. Allah ampun dosa insyaAllah. Amin. Macam kan ada setengah orang kata, Ustaz, nanti kalau Ustaz masuk dalam syurga, tak jumpa saya. Amboi, yakin betul yang tak masuk syurga. Janganlah. Kena yakin masuk syurga insyaAllah. Amin. Syurga tertinggi Ustaz lah. Kena pulun lah. Janganlah yakin sangat tak masuk syurga tu. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, tengok hadis ni, dengar Idza kana awwala lailatin min Ramadan sufidat syayatin wa maradat jin wa ghulliqat abwabun naru falam tufattahu minha babu wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil ya baghiyal syarri uqsur walillahi utaqa'un minan nar wa dhalika fi kulli lail wa dhalika fi kulli lailatin. Apa maksud hadis ni? Ketika masuknya awal Ramadan, ni kelebihan Ramadan tajuk kita. Bila masuk saja Ramadan, hari pertama maka akan diikat semua setan dan diikat semua jin. Hadis ni hadis Imam At-Tirmizi. Ikat jin, ikat setan. Ikat habis semua. Tutup. Quarantine. Okey. Depa kata kami tak tahu. Hampa first time ni lah. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Kemudian Allah akan tutup semua pintu neraka dan tidak akan terbuka satu pun pintu neraka selama 30 hari. Tak buka. Okey, sambung. Tak nampak lagi dia punya yang pendosa tu, tak nampak lagi. Relax. Kemudian Allah kata
akan dibuka semua pintu neraka dan tak akan diketuk satu pun selama 30 hari. Pintu syurga tu terbuka, satu pun tak tutup. Tak tutup. 30 hari. 30 hari ni termasuk pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Kalau hang rasa hang berdosa pagi, hang minta ampun dekat tengah hari. Sekejap lagi insya-Allah Allah ampun mesti dapatnya. Hang berdosa tengah hari, hang minta ampun petang dengan malam. Sekejap lagi mesti Allah Ta'ala baginya. Sebab tak tutup, dia tak ketuk. Okey, sambungan tak habis lagi hadis tu, tak habis. Okey. Allah Ta'ala, Nabi sambung dalam hadis ni, Nabi kata, kemudian maka menyerulah sang penyeru, yakni Allah Ta'ala lah, tapi melalui malaikat. Allah Ta'ala kata apa? Wa yunadil munadi ya baghiyal khairi aqbil. Siapa yang nak buat kebaikan, mai kat dengan aku. Mai. Siapa nak buat jahat, apa pijau. Tak mau, aku tak mau ambah. Okey, relax. Kemudian Nabi kata apa? Walillahi, yang hujung ni mahal ni. Walillahi utaqa'um minan nar. Di sisi Allah ada banduan-banduan neraka yang Allah bebaskan daripada api neraka. Tapi hadis ni bukan berhenti dekat tu. Dia ada sambungan dia. Apa sambungan dia? Sambungan dia Nabi kata, wa dzalika fi kulli lailatin. Inilah amalan yang Allah Ta'ala buat pada setiap malam bulan Ramadan. Bayangkan 30 hari Allah bebaskan penghuni neraka daripada hari pertama. Kita kalau saya tanya Heliza lah, Heliza duk tolong orang-orang Syria apa semua kan, dengan kapasiti Heliza lah, kalau saya kata lah, Heliza, saya bagi kat Heliza peluang dan Heliza ada 1 juta ringgit Malaysia, Heliza boleh berpeluang untuk berbalik rakyat Syria, berapa ramai Heliza nak berbalik? Kalau boleh semualah. Heliza dengan rasa sifat kasih sayang, ada duit 1 juta, bukan boleh bawa balik semua rakyat Palestin, tak cukup. Duit 1 juta tu mungkin hanya berapa orang aja boleh balik. Mungkin dalam 100 orang, 200 orang, 300 orang ataupun 1000 orang. Tapi kita kalau boleh, kita nak balik semua. Kalau itulah sifat kita, apakah pandangan kita daripada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Ta'ala? Takkan Allah nak bebas daripada neraka 100 orang? Muhung lah. InsyaAllah baiknya Allah. Benda tu berlaku setiap malam, setiap hari bulan Ramadan. Maknanya kalau sehari Allah bebaskan 1000 orang, 30 hari, 30,000 manusia yang Allah bebaskan daripada api neraka. Kalaulah orang yang daripada api neraka pun Allah Ta'ala bebas, setakat pendosa yang tak masuk neraka lagi, mudah sangatlah untuk Allah Ta'ala bagi ampun. Sebab tu Nabi kata, celaka satu orang masuk Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Maknanya, hang buat apa sebenarnya Ramadan ni? Awak lah. Jadi insya-Allah yang mana yang tengok kita ni, insya-Allah depa. Tapi tu kalau ada komen syok kita boleh tahu depa kan faham. Betul tu. Ustaz nak tanya yang masuk neraka tu kan Ustaz, yang kata macam masuk neraka tu, tak ada sebenarnya sekarang ni tak ada siapa lagi dalam neraka. Maknanya nama yang dah tercatat dalam neraka. Apa maksud dia? Tu kena tanya Ustaz Syed, jangan tanya saya. Saya dah agak lah. Saya sebelum nak baca ni, saya kata saya lagi mesti Eliza tanya soalan ni pelik-pelik ni, kacau. Saya dah agak. Lepas tu saya boleh potong tu. Saya kata tanya Ustaz Syed. Sebelum Eliza habis cakap, saya dah cakap tanya Ustaz Syed. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam perbincangan akidah. Neraka dah ada ke belum? Sebab majoriti pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah benda dah ada. Kan, orang tak ada lagi dalam tu. Nanti kawan-kawan kita tak faham. Sebab sekarang ni ada di alam barzah, ada alam barzah kan. Ingat tak itu saya, Eliza sempat dengar tak saya bincang pasal alam barzah? Dengan Nabil lah itu saya sempat bincang sikit tentang alam barzah. Alam barzah ni adalah alam di antara kita hidup dengan kita bangkit balik. Maknanya alam kubur lah. Pendek cerita nak bagi mudah faham. Alam kubur tu alam barzah. Alam barzah ni dia satu alam yang kita tunggu untuk nak mati, nak jumpa Allah Ta'ala. Kita tak boleh hidup balik. Dan kita pun tak boleh nak pergi terus ke akhirat. Tak boleh. Tapi kita kena hidup. Sebab kita kan nanti nak jawab soalan. Kan bila masuk kubur, Allah terus tanya kita soalan. Masa alam barzah tu dengan Nabil kan. Saya ada cerita dengan Nabil sikit. Jadi kalau saya boleh beritahu kata, nanti kalau nak bincang tajuk syurga dah ada kan, neraka dah ada, dia banyak dia kena sentuh alam barzah apa semualah. Jadi yang tu tanya Ustaz Syed nanti, tak ada masalah. Tu boleh tanya Ustaz Syed. Sebab hadis ni Ustaz Syed mesti lebih tahu daripada saya. Okey? InsyaAllah. Wallahualam. Saya ni tak ada ilmu, saya ujung kuku Ustaz Syed pun tak sampai sikit sangat.
Jadi sambung lagi. Allahu Akbar. Okey, sambung Ustaz. Jadi kelebihan malam bulan Ramadan ini, tadi kira maknanya mukadimah kita. Ni kita ada berapa minit lagi ni nak recycle balik kita punya. Lagi 15 minit lebih kurang. Cantik. Lepas tu sambung balik nak. Bukan senang nak last sekali Ustaz, sambung balik nak. Allah senang lah. Dah lanjutkan PKP. Tapi benar. Duduk rumah lah. Hampa nak berbagi tahu ya. Kami main. Teng. Alright. Baik, kita sambung. Jadi antara kelebihan bulan Ramadan Al-Mubarak, ada satu hadis yang dahsyat. Tapi sebenarnya kalau kita baca tadi, sebenarnya dengan ilmu ulama-ulama, kalau baca satu hadis tadi pun dah boleh cerita dah kelebihan. Tapi sebab kita ni ilmu kita tak banyak, jadi kita kena baca 2-3 hadis supaya kita nampak bulan Ramadan ni macam mana. Ada satu hadis Nabi atau kama qala, Nabi berkhutbah ketika di akhir bulan Syaban. Macam waktu lah. Okay. Waktu lah kita kata, tapi hujung sikit lah. Sikit. Okay. Khutbah Nabi kata, Ayuhan nas, Nabi kata, Qad adhallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridatan, wa qiyama laylatin tatawu'an. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatun fi ma siwahu wa man adda fihi faridatun kana kaman addai sab'ina faridatan fi ma siwahu wa huwa syahrun sabrun Man fatara fihi sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yantaqsi min ajrihi syai'a an yantaqasa min ajrihi syai'a. Apa dia hadis ni kata? Nabi khutbah, Nabi bayangan Nabi nak habaq kat semua ni. Nabi kata, hadis ini daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Kita tengok apa kata Nabi? Ayyuhan nas, hai manusia, qad adhallakum syahrun azimun, akan mai jumpa dengan kamu satu bulan yang hebat. Kalau saya kata dekat Heliza, apa, sebelum saya mula ni, saya nak bagi tahu dulu, selalu saya kata kat Heliza hebat, boleh pergi Palestin, saya tak risau pergi. Betul ya? Saya kata tak tadi lagu tu? Saya kata Heliza hebat, boleh pergi Palestin. Saya kata hebat, terdetik di dalam hati Heliza, ya Allah, Ustaz Don kata kat aku hebat ni. Kalau saya kata pun ada kesan bagaimana seorang Nabi yang paling hebat kata kepada kita, akan baik kepada kamu satu bulan yang hebat. Oi, itu bukan calang-calang lah maknanya. Bulan hebat cuy. Jalan Nabi hurai, Nabi bawa mai dia punya hadis dia, Nabi bawa dia punya point-point dia. Memang hebat sungguh. Tak ada bulan lain. Sebab itu para sahabat kata, kami berdoa sekiranya bulan Ramadan boleh sepanjang tahun Ramadan kami nak. Maknanya kalau puasa sepanjang tahun pun kami no problem lah. Sebab apa? Sebab nak dapat yang hebatnya Ramadan tu. Kami nak yang tu. Tu kata sahabat. Sebab Nabi khutbah. Macam mana sahabat tak boleh kata hebat? Tengoklah Tok Guru mereka. Siapa dia? Tok Guru Rasulullah yang kata hebat. Akan mai kat hampa satu bulan yang hebat. Andai kata kita ni tak tahu apa, kita dikatalah time tu kita ni macam bengong lah, kita kata. Kita dengar khutbah Nabi kata akan mai kat kamu satu bulan yang hebat. Sudah pasti akan ternoktah dalam kepala otak kita. Bulan hebat tu. Dahsyat. Kita akan jadi macam tu. Maka bila Nabi kata lagu tu, Nabi sertakan kehebatan Ramadan itu. Apa dia Nabi kata? Syahrun mubarakun. Itu nombor satu. Bulan ni berkat. Berkat ni tolonglah. Ni saya merayu.
dekat semua kawan-kawan Heliza yang tengok ni lah. Saya yakin hak ni semua orang Heliza lah. Orang saya berapa kerat ingat, saya tak ramai ni. Saya rasa ni semua geng-geng Heliza lah. Jadi saya menyeru semua yang duk tengok ni kawan-kawan Heliza dan ada kawan-kawan saya. Tapi saya selalu saya kata tadi, siapa yang dapat poin yang kita ceramah, saya nampak Heliza tulis. Tapi saya nak juga kalau kawan-kawan boleh tulis dekat nota dalam ni, dalam komen ni, supaya kan mereka dengar, mereka tolong tulis. At least 3 orang tulis benda yang sama, 4 orang tulis benda yang sama, duk naik. Orang ni boleh baca, orang ni boleh baca. Dia lekat lah. Betul. Wah, bijaknya. Tulis lah. Tadi ada 3 golongan. Ramadan mai akan membentuk 3 golongan. Dia membentuk orang yang tak ibadah kepada orang yang beribadah. Dia membentuk orang yang beribadah kepada lebih banyak ibadah. Dia membentuk orang yang makom dia biasa kepada makom yang lebih tinggi. Itu kedatangan Ramadan. Kata Syekh Nuruddin. Tulis bawah tu Syekh Nuruddin kata. Dia kata saya tak ada ilmu banyak. Syekh Nuruddin kata, untuk guru semua kata ni. Lepas tu kita baca satu hadis Nabi berkaitan dengan bila masuk malam pertama Ramadan, Allah Ta'ala buat apa? Pertama, Allah Ta'ala ikat setan. Kedua, Allah Ta'ala ikat jin. Ketiga, Allah Ta'ala tutup pintu neraka, tak buka-buka dah. Allah Ta'ala buka pintu syurga, tak tutup-tutup dah selama sebulan. Dan Allah bebaskan tiap-tiap malam orang daripada api neraka. Awal kan? Okay? Masya Allah. Okay. Kalau tu 5 benda ni. Point tu bila tulis, dia orang baca, orang syok. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okay. Lepas tu main kat sini pula. Kelebihan bulan Ramadan. Apa Nabi kata? Pertama, bulan Ramadan, bulan yang hebat. Bulan Ramadan, bulan hebat. Hebat lagu mana? Tak tahu. Sekali kita baru nak cerita. Tapi nak masuk Ramadan, tanam siap-siap. Doktrin otak kita. Bulan hebat. Bulan hebat. Bulan hebat. Apa dia hebat dia? Ibadah dalam dia pun hebat. Tengok berapa ramai orang hebat-hebat beribadah. Quran dalam dia pun hebat. Tak pernah kita khatam Quran dalam semayang. Bulan Ramadan kita khatam Quran dalam semayang. Tak pernah kita khatam Quran baca Quran. Bulan Ramadan kita akan khatam Quran baca Quran. Tak pernah kita seharian duk dengar Quran saja. Di bulan Ramadan kita akan dengar Quran hari-hari. Hebat Quran dalam bulan Ramadan. Lagi hebat dia apa? Hebatnya orang bangun malam. Bukan tahajud, qiyamul lail. Orang bangun malam, orang hidupkan malam. Power bulan Ramadan. Bulan lain lepas Isyak tutup masjid. Kalau ada pun seorang dua, sekerat orang kata. Tak apa orang. Tapi tengok orang beribadah hidup malam bulan Ramadan. Hebat. Maknanya bukan bulan tu hebat saja. Hak yang dalam dia tu pun hebat. Hidup dia, ibadah dia, dahsyat. Jadi kita mengenal jadi lugu tu lah. Azam, tanam niat. Saya selalu insyaAllah pada geng-geng Instagram ni, kita punya ni level, kita kena mengaku, kita punya iman low lah, tak tinggi sangat. Sebab yang ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata jangan kata hampa beriman, kata hampa orang Islam. So kita tahu iman kita tak tinggi. Kalau tinggi kita tak main lah Instagram. Tak apa. Allah. Kat rumah mereka duduk penjuru bilik mereka mengaji Quran tak berhenti pagi petang siang malam. Itu makom lain kan. Jadi kita yang iman lemah, apa dia yang pertama? Tolong azam dulu. Dengar. Aku azam, aku nak sangka Ramadan ni bulan hebat. Nanti masuk Ramadan, kita lemah. Tak apa, kita dapat pahala niat baik. Betul? Betul. Kelas. Yang kedua, syahrun mubarakun. Syahrun mubarakun. Apa dia? Bulan Ramadan, bulan berkat. Berkatnya Ramadan ni, kita perlu tahu berkat dalam hidup. Barakah ni, barakah. Ustaz Syed selalu cerita. Sebab para habib adalah orang-orang yang paling kuat ambil barakah. Barakah pada salam, barakah pada cium, barakah pada peluk ulama, barakah menyantuni anak-anak, barakah pada memuliakan orang tua, barakah. Ini semua diajak oleh para sayyid dan juga para habaib. Kenapa? Kerana barakah ini penting dalam hidup kita. Sebab kalau tak penting, Allah tak cerita dalam Quran tentang barakah. Satu, Allah Ta'ala kata, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Saya cari. Heliza mesti akan tanya punya surah apa, ayat apa. Saya tahu. Saya cari siap-siap. Saya bagi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Wah. Google ni bekerjasama. Surah Ali Imran ayat 96. Allah Ta'ala kata apa?
sesungguhnya rumah ibadah pertama yang kami bina itu adalah Mekah Kaabah yang berkat. Allah boleh cerita kat kita, kata, ni berapa minit lagi duk ada Eliza? 2 minit. InsyaAllah. Off dulu lah. Saya kita Off sambung. dulu. Nanti sambung. Okay. Tak Nanti izin. dulu jangan off, tak bagi tahu kat kawan-kawan. Kita off start dulu. Okay. Sekejap lagi kita sambung balik. Santuni mereka. Jangan buat lagu tu. Santuni lah. Ustaz, sorry lah sebab tiap-tiap malam dah jadi masa tabiat sudah tahu dah. Dah sorry lah dengan Ustaz first time. Okay, minta izin keluar dulu nanti kita masuk balik. balik. Kawan-kawan kita masuk lain balik Jangan ke mana-mana. Tapi suara saya clear Suara saya clear. Dia orang kata clear? Okay, jom berhenti dekat surah Ali Imran, saya kita masuk balik. Okay, saya tutup sekarang ya.